okey lah ni pasal ni. Macam nak tengah sini sikit. Masuk lagi ni. Terima kasih untuk zikir yang beberapa minit tadi. Jazamu akan abang kenang. Kos internet? Kasih, tak batang. Macam saya buka laptop. Ustaz mana ni? Ustaz mana? Internet saya macam mana? Slow gila.
Abi tengah nak ngajar. No. Abi kena ngajar. Kamu pergi kat Abi. Dia sleep kat ibu. Adik nak asal ke? Kamu pergi kat Abi. Abi nak buat kerja. No. Tak boleh. Tak boleh. No. Saja Abi siap saja Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah kelas kita akan mula lagi beberapa minit insyaAllah. Okay, insyaAllah kita tunggu untuk semua masuk dulu. Sebelum tu boleh kita buka Quran siap-siap, surah Al-Fatihah. InsyaAllah kita akan menyemak surah Al-Fatihah insyaAllah. No. Abi nak kerja, Abi tengah baca. Tak boleh. Nanti lepas Abi settle, Abi ni. Okay? Adik ni. Kan? Ibu love ke apa? Ibu love dia lah. Okay, jadi insyaAllah boleh kot kita mula kelas. Okay, kita mulakan majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والحمد لله رب العالمين. Okay. Sihat semua yang join kelas saya, terima kasih. Semoga Allah memudahkan urusan dunia dan akhirat. Okey. So macam biasa kelas saya, sebelum kita mula kelas, saya kebiasaannya akan menyemak ataupun kita buat revision balik surah Al-Fatihah kita yang kita baca. Kita cuma perbetulkan mana yang kita mungkin ada yang salah, yang kita tak perasan. Ataupun mungkin kita baca betul tapi cuma kita nak refresh balik insyaAllah. Okay, kita boleh buka surah Al-Fatihah.
Okay, jadi minta jasa baik bagi siapa yang join, bolehlah kita share-share kepada kawan-kawan ataupun grup-grup lain. Semoga sama-sama kita dapat saham dunia akhirat nanti, insyaAllah. Okey, kita boleh buka surah Al-Fatihah. Kita akan menyemak. Habis. Nak kelas, nak dia habis. Kita boleh. Adik-adik ibu nak jadi. Jadi habis bawah Jadi bilang lain. Jadi habis. Bawah tau. Okey. Buka surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Huruf ha kena tekankan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jelas suara saya? Okey, ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, perkataan Al-Alamin. Dua harakat. Ada alif kecil. Jadi kena perhatikan dengan jelas. Okey, ayat kedua. Ayat ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, Ar-Rahman mat pun dua harakat. Okey, ayat keempat. Maliki Yaumiddin. Sekali lagi. Maliki Yaumiddin. Okey, ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, perkataan iyyaka. Kalau tekan itu, saya sebut sebelum ni, huruf yang bertanwin, yang bersabdu, dia ada dua huruf. Iya. So, kalau tekankan iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okay, ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas nasirata. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, sambung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta. An'amta. An mati bertemu ain, izhar halqi. Mim mati bertemu ta, izhar syafawi. So bacanya jelas. An'am. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين. Sekali lagi. Ghairil maghdu. Perkataan maghdu sering saya tegur sebabkan kebanyakan sekarang saya tengok orang baca ghairil maghdu. So salah. Ini tak ada lantunan. Jadi kita bacanya ghairil maghdu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Okey. Alhamdulillah. So tu sedikit sebanyak perkongsian saya untuk surah Al-Fatihah. Jadi sama-sama kita boleh semak mana yang mungkin ada yang salah baca kan, ataupun ada yang dah baca okey, kita boleh refresh balik. Okay, bagi tak sempat boleh tengok nanti ada ulangannya, rekod. Okey. So alhamdulillah kita masuk ke surah An-Naba. Surah pertama pada juzuk 30. Okey. Minggu lepas saya dah baca sampai ayat 15 tak silap. Okey, so sama-sama maaf tadi terpause. Okay, sama-sama kita boleh buka surah An-Naba. Muka surat 582, juzuk 30. Surah yang ke-78 terdiri daripada 40 ayat. Dan surah ni adalah surah Makkiyah. Okey, Makkiyah ni apa? Saya ulang sekali lagi. Makkiyah ni surah yang mana diturunkan sebelum hijrah. So kalau Madaniyah, surah diturunkan selepas hijrah. Jadi ada beza dua itu. So kalau kita tengok surah Makkiyah, maksudnya surah tu diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, so tanpa buang masa kita sambung. Okey, ayat kita last minggu lepas ayat 15. Kita baca sama-sama. Kita ulang ayat 15 dan kita masuk sambung ayat 16. Linukhrija bihi habban wa nabata. Sekali lagi. Linukhrija bihi habban wa nabata. Okey. Okey, so kita tengok ayat yang ke-15. Linukhrija bihi. Okey, bihi kat situ, kita ulang sekali lagi, bihi kat itu adalah maksilah qasirah. Maksilah qasirah ni apa? Bila mana ha bulat. Okey, ha bulat tu bertemu dengan huruf selain hamzah. So ha bulat tu bila mana bertemu dengan selain hamzah, kita kena bacanya dua harakat. Dia jadi maksilah qasirah. Qasir tu pendek. Tapi bila mana ha bulat ni bertemu dengan hamzah, dia ada bertemu dengan selain hamzah dengan bertemu hamzah. Kalau bertemu dengan selain hamzah, dia jadi maksilah qasirah. Dua harakat kita bacanya. Tapi kalau bertemu dengan hamzah, akan jadi maksilah tawilah. Tawilah tu 4 ataupun 5 harakat. Kita bacanya. Okey, lepas tu perkataan habbau. Tanwin bertemu waw. Idgham. Habbau. Tanwin bertemu waw.
Idgham bi gunnah, memasukkan peserta dengung. So kita bacanya habba wa nabata. Sekali lagi kita ulang. Linukhrija bihi habba wa nabata. Okey. Sambung seterusnya. Ayat ke-16. Wa jannatin alfafa. Sekali lagi. Wa jannatin alfafa. Okey, kita tengok perkataan. Wa janna. Na dua harakat. Ada huruf alif kat situ. Ada alif kecil kat situ. Bacanya wa janna. Okey. Perkataan wa jannatin. Perkataan tin bila mana tanwin bertemu dengan hamzah, hukum dia izhar syafawi. So bacanya jelas. Wa jannatin alfafa. Alfafa. Okey, perkataan alfafa. Fa kita berhenti ni. Hukum dia kita berhenti pada bacaan yang bertanwin, hukum dia mad iwad, dua harakat. Bacanya dua harakat. Kita akan berhenti bacanya dua harakat dan juga kita menghilangkan satu barisnya. Akan jadinya wa jannatin alfafa, dua harakat. Okey, kita ulang sekali lagi. Wa jannatin alfafa. Okey, sambung ayat 17. Inna yawmal fasli kana miqata. Sekali lagi. Inna yawmal fasli kana miqata. Okey. Tengok perkataan inna. Okey, inna kat situ apa? Inna kat situ wajibul gunnah. Bila mana huruf idgham bi gunnah, dia ada sabdu. Jadi dia akan jadi wajibul gunnah. Wajib kita dengung. Wajib dengung macam mana? Wajib dengungnya inna. Kita tekan itu. Inna. In tu lebih kurang dua harakat. Kita bacanya inna. Perkataan yaumal fas. Kita kalau kadang ada baca laju huruf sad tak bunyi jelas. Inna yaumal faslika fas. Dia baca jadi fas. F-A-S. Salah. Bacanya inna yaumal fas huruf sad. Okey. Inna yaumal fasli kana miqata. Mi dua harakat, ada huruf ya. Qa dua harakat, ada huruf alif. Ta dua harakat, mad iwad. Berhenti pada bacaan tanwin. Sama juga hukumnya. Okey, sambung ayat yang ke-18. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Sekali lagi. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Okey. Perkataan yauma nun mati bertemu fa, hukum dia ikhfa hakiki, no warna hijau.
Nun mati bertemu fa, hukum dia ikhfa hakiki. So kita bacanya dengung. Yauma YUNG lebih kurang. Yauma yunfakhu fissu. Sekali lagi kita baca. Yauma yunfakhu fissur. Okey, sambung. Yauma yunfakhu fissuri fatatuna afwaja. Okey, ja 2 harakat. Okey. Sekali lagi kita ulang. Yauma yunfakhu fissuri fatatuna afwaja. Okey. Sambung ayat ke-19. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Sekali lagi. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Okey, kita tengok perkataan wa futihatis sama'. Wa futihatis sama'. Okey, tengok perkataan sama'. Tengok ada tanda warna biru. Okey, tanda warna biru kat sini hukum dia apa? Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat hukumnya. Okey, hukumnya adalah perkataan sama' tu. Wa futihatis sama'. Hukum dia adalah mad wajib muttasil. Bila mana huruf alif, waw ataupun ya bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Dalam satu kalimah ada, dalam dua kalimah pun ada. Macam saya cakap sebelum ni, bila mana kita nak tengok perkataan tu satu kalimah ataupun dua kalimah. Mana nak tahu dia tu mad wajib muttasil ataupun dia mad jaiz munfasil. Kalau dia mad wajib muttasil, saya kata sebelum ni, alif waw ya bertemu hamzah dalam satu kalimah. Kita tengok kalimah dia tu, hamzah dia tu akan satu-satu, tak ada, dia tak ada tiang. Hamzah dia satu-satu, dia dekat bawah. Kalau mad jaiz munfasil, memang kebanyakannya huruf hamzah dia akan menumpang di atas, alif, ataupun dia akan ada tiang lah lebih kurang. Kebanyakannya. Tapi ada juga dalam Quran yang mad wajib muttasil, hamzah dia tu ada atas alif. Dia menumpang atas alif. Tapi kebanyakannya memang dia macam ni lah, dia tak menumpang. Okey, jadi bacaannya adalah 4 ataupun 5 harakat. Kita boleh bacanya 4 boleh, 5 pun boleh, ikut kelajuan bacaan kita. Kita ulang sekali lagi. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Fakanat huruf ta kalau mati. Fakanat abwaba. Huruf ba qala surah. Kita ada lantunan dia. So kita bacanya abwaba. Ada aba. Okey. Sambung ayat ke-20. Okey, ayat ke-20. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Ulang sekali lagi. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Perkataan wasuyiratil jibal,
Jibal 2 harakat, ada alif. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Fakanat saraba. Huruf ta kalau mati dia ada dipanggil bacaan tu adalah hukum dia hamas. Hamas maksudnya kita macam keluar angin sikit. Fakanat. Fakanat. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Okey, sambung ayat seterusnya. Okey, sebelum tu. Okey, insyaAllah. Kelas kita ni, bila mana kita dah habis, kita dah baca ayat ni kan, dalam muka ni. InsyaAllah saya akan baca tafsirannya untuk kita sama-sama memahami serba sedikit tentang apa yang kita baca. InsyaAllah saya akan tafsirkan mana yang saya mampu, insyaAllah. Okey, sambung. Ayat 21. Inna jahannama kanat mirsada. Sekali lagi. Inna jahannama kanat mirsada. Inna 2 harakat. Jahannama, jahan 2 harakat. Jahannama kanat mirsada. Mirsada. Ulang sekali lagi. Inna jahannama kanat mirsada. Okey, sambung. Ayat 22. Lit-taghina ma'aba. Sekali lagi. Lit-taghina ma'aba. Lit-to. Bukan lit-to. Bukan ta. Baris depan. Lit-to. Sebutan to tu tebal. Lit-taghina ma'aba. Ma'aba. Sekali lagi. Lit-taghina ma'aba. Okay, ayat 23. Sambung. Labithina fiha ahqaba. Sekali lagi. Labithina fiha ahqaba. Okey, tengok perkataan. Labithina. La 2 harakat. Ada alif kecil. La. Bithi. Thi. Huruf tha. Kita lidah kita akan kepit sikit. Kita akan kepit dengan gigi. La bithi. Thi. Labithina fiha. Fiha. Okey. Fiha ni hukum tadi sama macam mat wajib mutasil. Huruf alif, waw ataupun ya bertemu dengan hamzah. Tapi terbagi pada 2. Dalam 1 kalimah ataupun 2 kalimah. Kita tengok. Ni tadi ni sekarang mat jaiz munfasil. Okay, ni tadi kita jumpanya mat wajib mutasil. So kita tengok perbezaan dia. Alif bertemu dengan hamzah. Tapi hamzah mat jaiz munfasil, hamzah dia ada alif. Dia menumpang atas alif, tengok. Ada tiang. Tapi kalau hamzah mat wajib mutasil, dia tak ada. So kita boleh bezakan dari situ. Sangat simple. Satunya tengok 1 kalimah ataupun 2 kalimah. Satu lagi tanda yang paling senang jelas nak tengok, dia menumpang atas alif. Kalau mat jaiz munfasil sangat memang kebiasaannya menumpang atas alif lah. Kita tengok kebiasaannya. Jadi tapi hukum bacaan samanya 4 ataupun 5 harakat. Tak ubah. Okey, sekali lagi. Labithina fiha ahqaba. Okey, sambung seterusnya ayat 24. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. لا يذوقون.
La yadhu. Zu dua harakat. Za. Bukan za. Za. Gigit lidah. La yadhuquna fiha. Fiha. Dua harakat. Fi dua harakat. Ha dua harakat. La yadhuquna fiha bardaw wala syaraba. Bardau idgham bi gunnah. Tanwin bertemu waw. Ba tanwin bertemu waw. Idgham bi gunnah. La yadhuquna fiha bardau wala syaraba. Okey, sambung. Seterusnya 25. Illa hamiman wa ghassaqa. Illa hamiman wa ghassaqa. Hamiman sama juga hukumnya. Tanwin bertemu waw. Idgham bi gunnah. Illa hamiman wa ghassaqa. Okey. Sambung. Ayat 26. Jazaa'an wifaqa. Jaza. Macam tadi kita jumpa mad wajib muttasil. Alif bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Satu kalimah. Dan alifnya tak ada tiang. Mad wajib muttasil. 4 atau 5 harakat. Okey, jazaa'an wifaqa. Aw wifaqa. Tanwin bertemu waw. Idgham bi gunnah. Okey, seterusnya 27. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Innahum kanu la yarjuna hisaba. La yarjuna hisaba. Okey. Ayat ni tak ada masalah kot. Okey, kita sambung. Ayat seterusnya 28. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Sekali lagi. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Okey, sambung. 9. وكل شيء أحصيناه كتابا. وكل شيء أحصيناه كتابا. وكل شيء إن jelas izhar halqi. وكل شيء إن jelas izhar halqi. Sekali lagi. وكل شيء أحصيناه كتابا. Okey, sambung yang terakhir. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Okey, perkataan fazuqu falan. Okey, minta maaf, ayat yang 30. Ayat terakhir. Okey, sekali lagi kita ulang. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Okey, ayat yang terakhir 30. Sekali lagi kita ulang.
فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Okey. Nun mati bertemu zai. Nun mati bertemu nun. Falan. Nun mati bertemu nun. Okey. Jadi nun mati bertemu nun hukumnya idgham bi gunnah. Bila mana nun mati atau tanwin bertemu ya nun mim waw. Jadi kita kena tekankan falan nazi, dua harakat. Fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Okey, perkataan azaba kita berhenti. Kita ulang sekali lagi. Mad iwad. Yang kita bacanya dua harakat. Kita menghilangkan satu baris. Bila mana kita berhenti pada bacaan tanwin, hilangkan satu barisnya. Okey, alhamdulillah. Jadi kita telah habis satu muka surat bacaan surah An-Naba. Jadi insya-Allah sesi seterusnya saya akan baca tafsirannya. Kita sama-sama bagi siapa yang ada kitab, ada Quran tafsir, boleh tengok sama-sama, kita baca sama-sama. Okey. Kita tengok ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, surah ni tentang apa? Maksud An-Naba. An-Naba ni maksudnya berita besar. Apa berita besar apa? So kita akan tengok dalam Quran ni. Dalam surah ni apa yang Allah nak memberitahu kepada kita. Okey. Ayat pertama. Amma yatasaalun. Okey. Tentang apakah mereka bertanya-tanya? Amma yatasaalun, tentang apakah mereka bertanya-tanya? Allah bertanya kepada Nabi Muhammad tentang apakah mereka bertanya-tanya. So kat sini anin naba'il azim, tentang berita yang besar, berita kebangkitan manusia hidup semula menerima balasannya. So An-Naba ni dia lebih nak menceritakan tentang hari kiamat ataupun hari akhirat, hari kebangkitan manusia nanti. Okey. Ayat ketiga, allazi hum fihi mukhtalifun, yang mereka ragu-ragu dan saling berselisihan mengenainya. Waktu kat dunia semua ragu-ragu tentang hari kiamat ni. Maksudnya benda tu ada ke, betul ke hari kiamat kan. Dan orang berselisih faham antara benda tu. Maksudnya diorang ada yang percaya, tapi ada yang tak percaya, dan diorang bergaduh antara dua. Tak percaya dengan dalil dia, yang percaya dengan dalil dia. Okey, ayat keempat. Kalla saya'lamun, jangan, mereka akan mengetahui. Okey. Mengetahui kat sini maksudnya sanggahan terhadap pendapat orang-orang kafir Mekah yang mengingkari hari kebangkitan dan hari kiamat. Jadi orang-orang kafir Mekah, diorang memang tak percaya langsung tentang adanya hari kiamat. Maksudnya hari kebangkitan dihitung amalan dan sebagainya. Diorang tak percaya. Jadi diorang fikir bagi pendapat diorang bila mana dah mati tu mati terus. Tak ada apa-apa kaitan. Ada kebangkit mas semula. Tapi diorang tak percaya langsung tentang benda tu. Okey, ayat kelima. Summa kalla sayalamun. Sekali lagi jangan, mereka akan mengetahui kelak. Maksudnya diorang akan mengetahui. Benda tu memang benda yang Allah janjikan memang pasti. So nanti diorang dibangkitkan, diorang sendiri akan nampak benda tu. Okay. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi terbentang luas sebagai hamparan? Maksudnya Allah nak katakan bumi ini nanti Allah akan jadikan sebagai hamparan. Nanti akan dihancurkan jadi hamparan sahaja. Wal jibala autada, dan gunung gandang sebagai pancang pasaknya. Maksudnya gunung gandang ni sebagai Allah jadikannya, kita nak tengok bahawa kebesaran Allah dan juga
Yelah nanti kat akhirat, nanti bila hari kiamat nanti gunung akan dihancurkan seperti debu. Dalam dalil Al-Quran. Ayat ke-8, wa khalaqnakum azwaja, dan kami telah menciptakan kamu berpasang-pasangan. Laki dan juga perempuan. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami telah menjadikan tidur kamu untuk berehat. Jadi Allah jadikan tidur kita ni untuk berehat. Kan kita kalau tidur kita ni memang mati. Jadi Allah kita doakan dalam tidur kan. Allah bismika amutu ahya. Aku mati dan juga aku dihidupkan. Kita tidur ni kita ibarat kita mati. Okey, ke-10. Waja'alna al-laila libasa, dan kami telah menjadikan malam dengan kegelapannya sebagai pakaian yang melindunginya. Maksudnya malam itu disebut sebagai pakaian kerana malam itu gelap menutupi alam sejagat sebagaimana pakaian menutupi tubuh manusia. So itu ia adalah ibarat malam sebagai pakaian. Okey, lepas tu seterusnya ayat 11, waja'alna an-nahara ma'asha, dan kami telah menjadikan siang dengan cahaya terangnya masa untuk mencari rezeki. Siang memang makruh semua kita mencari rezeki, malam adalah waktu kita berehat. Ayat 12, wa banayna fawqakum sab'an shidada, dan kami telah membina di atas kamu 7 petala langit yang kuat kukuh. Jadi Allah menciptakan 7 petala langit yang kuat kukuh untuk menghiasi bumi ni. Sambung 13, waja'alna sirajan wahaja, dan kami telah mengadakan matahari menjadi lampu yang terang benderang cahayanya. Matahari menerangi bumi. Okey, seterusnya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami telah menurunkan daripada awan air hujan yang mencurah-curah. Air hujan, Allah jadikan hujan mencurah, menjadikan matahari menerangi bumi, menjadikan malam sebagai pakaian kita ataupun waktu tidur kita, waktu siang adalah waktu kita bekerja. So banyak dalil-dalil yang jadikan. Okey, seterusnya. Linukhrija bihi habban wa nabata, untuk kami mengeluarkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Air yang Allah jadikan untuk menyuburkan tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman yang kita tanam. Okey, seterusnya. Wa jannatin alfafa, serta kebun-kebun yang subur bertaut-taut pokoknya. Kebun-kebun, tanam-tanaman Allah suburkan semua tu adalah dengan izin Allah. Inna yawmal fasli kana miqata. Ayat 17. Sungguhnya hari pemutusan hukum itu adalah suatu masa yang ditentukan. Pemutusan hukum kat sini adalah hari kiamat. Hari yang kebangkitan dan juga dibacakan buku amalan kita adalah benda yang memang satu masa dah ditentukan, tapi tak tahu bila. Tanda-tandanya ada tapi tarikh tak tahu bila. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Okey, 18. Iaitu masa ditiupkan sangkakala, lalu kamu bangkit hidup serta datang berpuak-puak ke padang mahsyar. Bila mana ditiupkan sangkakala, kita akan datang beramai-ramai berkumpul di padang mahsyar. Okey. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba, dan pada masa itu langit dipecah belahkan sehingga tiap-tiap belahannya menjadi ibarat pintu yang terbuka luas. Langit akan hancur, gunung gandang akan dihempaskan menjadi debu. Allahu akbar. Okay, seterusnya ayat 20. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba, dan gunung gandang yang diterbangkan ke angkasa lalu menjadilah ia bayangan semata-mata seperti riak sinaran panas di padang pasir. Gunung yang kita nampak besar, tinggi tu, hari kiamat nanti akan hancur sehancur-hancurnya. Ayat 21. Inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka jahanam adalah disediakan. Disediakan untuk siapa? Allah bagi tanda tanya. Okey, disediakan lit-taghina ma'aba,
Siapa tu? Litagina ma'aba, untuk orang-orang yang melampaui batas hukum Allah sebagai tempat kembalinya. Melampaui batas hukum Allah adalah kadang-kadang apa yang Allah larang dia buat, apa yang Allah suruh dia tak buat. Dan juga ada juga yang apabila yang Allah suruh tapi dia melebih-lebihkan. Benda-benda yang memang ditetapkan berapa sekian ini sampai tahap ni tapi dia melebih-lebih. So benda tu pun melebih-lebihkan, pun tak boleh. Okay, seterusnya 23, labithina fiha ahqaba, mereka tinggal dalamnya berkurun-kurun lamanya. Berkurun-kurun lamanya wallahu alam. Masa akhirat kita tahu berapa lama masa dia kan. Sebab masa tak semua tu adalah ketentuan Allah. Tak tahu. La yadhukuna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak dapat merasai udara yang sejuk di dalamnya dan tidak pula sebarang minuman. Dekat dalam neraka, golongan yang ni, dalam neraka jahanam ni kan, diorang tak dapat nak rasa yang sejuk dan juga tak dapat rasa minuman pun. Allahu Akbar. 20 illa hamiman wa ghassaqa. 25 kecuali air panas yang menggelegak dan air danur yang mengalir. Air panas yang menggelegak, tapi nak kita minum kan air panas yang menggelegak. Allahu Akbar. Jazaa'u wifaqa. 26 sebagai balasan yang sesuai dengan amal mereka yang buruk. So bila manusia ni akan dihisapkan dan juga akan diganjarkan dengan apa yang dia buat. Kalau dia buat baik akan diganjarkan dengan baik, tapi kalau dia buat sebaliknya akan diganjarkan dengan apa yang setimpan dengan mereka lakukan. Okey, 27 innahum kanu la yarjuna hisaba, kerana sesungguhnya mereka dahulu tidak menaruh ingatan terhadap hari hitungan amal. Jadi diorang dulu, maksudnya kat dunia lah, bila mana Allah suruh buat tu, diorang tak buat. Bila mana Allah larang, lagi diorang buat. Jadi diorang tak rasa pun diorang akan dimatikan, akan ada seksa kubur, adanya hari penantian hingga hari kiamat dan sebagainya. Jadi diorang selesa dengan kehidupan, selesa dengan apa yang diorang buat, tak yakin dengan adanya hari kiamat. So benda tu dah dalil Quran dah ada tapi masih lagi tak menerima hidayah tu dengan hati yang terbuka. Jadi benda tu adalah satu-satunya rugi lah kan. Kita umat akhir zaman ni, umat Nabi Muhammad SAW ni dah macam-macam dah peringatan dah diberi. Al-Quran tu adalah satu-satunya peringatan yang sangat jelas untuk kita. Tak boleh nak terima lagi tu, tak tahulah kan. Semoga Allah buka pintu hati kita insya-Allah. Okey. 28 wa kadzabu bi ayatina kitsaba, dan mereka telah mendustakan dengan sungguh-sungguhnya akan ayat-ayat keterangan kami. Mendustakan satu hal, mendustakan sesungguh-sungguhnya maksudnya memang tak nak percaya langsung. Nabi Muhammad datang memberi peringatan, berimanlah kamu kepada Allah, patuhlah kepada Rasul dan kepada Allah, ikutlah apa yang Allah suruh dan sebagainya. Kamu pendusta, kamu tipu, semua dia cakap kat Nabi Muhammad. So benda tu macam ya dah lah, dalil Quran dah datang, dah diutuskan Nabi untuk beriman pun tak nak terima juga. 29 wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, dan tiap-tiap sesuatu daripada bawaan hidupnya telah kami hitung secara bertulis. Tiap-tiap sesuatu maksudnya segala apa yang dibuat kat dunia ni kan, setiap saat, setiap detik yang dibuat terlintas ke hati, semua dah ditulis. Bila mana ke akhirat nanti buku amalan kita diberikan kepada kita. Ada, kalau kat surah yang lepas, ada golongan yang menerima buku belah kanan adalah golongan yang mulia lah, maksudnya amal baiknya lah, dihitung amal baiknya. So dia akan ditempatkan syurga, dia akan menerima buku di sebelah kanan. Ada dua golongan lagi menerima buku di sebelah kiri, itu sebaliknya lah kan. Syurga na'udzubillah min zalik, apa neraka na'udzubillah min zalik, di sebelah kiri. Dan satu lagi golongan dia menerima daripada belakang. Tu wallahu alam golongan macam mana sekali kan. Okey, terakhir 30. Fazuqu falan nazidakum illa azaba, maka rasalah kamu azab yang disediakan kerana kami tidak akan melakukan selain daripada menambahkan pelbagai azab kepada kamu. So maksudnya manusia ni bila mana dia berbuat kejahatan, Allah akan mengazab dia
setimpal dan juga mungkin lebih daripada apa yang dilakukan. Maksudnya dah datang hidayah, kenapa kamu tak terima hidayah tu? Dah datangnya peringatan Rasul lagi, kenapa kamu tak boleh ambil benda tu? Dengan hati yang terbuka. Jadi semoga hindari kita daripada segala benda yang buruk, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Okey. Jadi alhamdulillah. So ini sedikit sebanyak perkongsian tafsiran di surah An-Naba yang hari ini kita baca. Jadi insya-Allah minggu depan kita akan sambung surah ni juga, sambung ayat 31. Okey, jadi sekarang saya akan kongsikan sedikit hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan harian. Satu hadis yang nak kongsikan. Okey. Okey, hadis ni dalam kitab Al-Azkar, kitab Al-Azkar, kitab Imam An-Nawawi yang ditulis yang dikarang oleh Imam Nawawi. Al-Azkar. Okey. Kitab ni adalah kitab yang Imam Nawawi himpunkan amalan ataupun zikir-zikir harian yang sunnahnya, yang mana zikir tu daripada kita bangun tidur sampailah kita tidur balik. Bangun tidur tu memang keseluruhan. Bangun tidur kita baca apa? Tu kita nak pakai baju kita baca apa? Nak pakai seluar kita baca apa? Kita tengok orang pakai baju baru nak baca apa? Kita bangun tidur tapi bangun tidur tengah malam baca apa? Kita bangun tidur tengah malam nak keluar malam tu nak baca apa? So macam-macam amalan dia. Merangkumi keseluruhan kehidupan kita. Jadi bagus ada kitab tafsiran dia. Boleh kalau ada rezeki nanti kan dah habis PKP ni boleh kita beli kitab tafsiran Al-Azkar, kitab Imam Nawawi. Okey. So hadis ni saya nak kongsikan. Hadis ni dalam bab mukhtasar fi ahrafin mimma jaa fi fadli dzikr ghairu muqayyad al-waqt. Tu. Okey, bab ringkasan pada apa benda yang kita nak baca ataupun zikir yang tidak terikat dengan waktu. Jadi maksudnya kita nak zikir ni tak ada terikat dengan waktu, maksudnya kita boleh berzikir bila-bila masa. Okey. Okey, kita tengok hadis yang ke-26 dalam kitab ni. Okey, matan dia bahasa Arab. Wa rawaina fi sahih Muslim an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yusbihu ala kulli sulami min ahadikum sadaqah fa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tamhidatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa'mur bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkar sadaqah wa yujzi'u min dhalika raka'atan taraka'uhuma min ad-duha. Okey. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Okey, kitab ni diambil daripada Sahih Muslim. Hadis ni daripada Abu Dzar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, yusbihu ala kulli sulami min ahadikum sadaqah. Okey, kita bertasbih ataupun memuji pada setiap manusia ataupun kita memberi salam pada setiap manusia adalah sebagai sedekah. Maksudnya kita bagi salam kepada manusia tu sedekah. Assalamualaikum tu adalah sedekah, orang jawab pun sedekah. Okey, lepas tu fa kullu tasbihatin sadaqah. Dan setiap tasbih tu sedekah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita baca subhanallah tu sedekah. Wa kullu tamhidatin sadaqah. Tamhid apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah pun sedekah. Baca sedekah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sedekah. Tasbih tadi subhanallah. Tamhid alhamdulillah. Itu wa kullu takbiratin sadaqah. Takbir pun sedekah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. So 3 kataan ni tadi. Pertama bagi salam sedekah. Bagi salam kepada setiap Muslim sedekah. Lepas tu kita tasbih subhanallah sedekah.
tamhid, alhamdulillah sedekah. Lepas tu takbir Allahu akbar pun sedekah. Lepas tu wa'mur bil ma'ruf fi sadaqah. Kita menyuruh kepada kebaikan pun sedekah. Menyuruh orang membuat kebaikan tu adalah sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sadaqah, dan kita mencegah daripada kemungkaran pun sedekah. Pertama kita menyuruh kebaikan sedekah, menghalang orang membuat kejahatan pun sedekah. Okey. Wa yujzi'u min zalika. Okey. Wa yujzi'u min zalika maksudnya Allah mengajarkan daripada semuanya tadi tu. Semua tadi kita baca, kita bagi salam, kita tasbih, kita takbir, tamhid, kita semua tadi yang saya sebutkan tadi, kebaikan tadi kan, yang sedekah saya semua tu diganjarkannya raka'atan taraka'uhuma minad duha. Semua ni diganjarkan bila mana kita membuat duha. Maksudnya apa? Bila mana kita buat duha 2 rakaat, raka'atan taraka'uhuma minad duha. Kita solat 2 rakaat daripada duha. Bila mana kita solat 2 rakaat daripada duha, pahala 2 rakaat tu ibarat kita membuat sedekah yang banyak-banyak tadi tu. So maksudnya faham tak? Maksudnya kita bila mana kita membuat duha 2 rakaat, 2 rakaat je. Ke ibaratnya pahala duha 2 rakaat tu ibarat seperti kita bersedekah subhanallah, bersedekah alhamdulillah, sedekah Allah akbar, menyuruh kebaikan, menghalang kemungkaran, dan juga kita bagi salam kepada orang. Tu pahala yang banyak-banyak tu kita ganjarkannya dengan hanya kita solat 2 rakaat duha. Jadi ini hadis yang boleh kita sama-sama kita amalkan. So maksudnya lepas ni kita boleh memperbanyakkan solat duha sebab ganjarannya memang tidak diragukan lagi. Memang sangat-sangat besar. Tu sebab dekat dalam solat dekat dalam surah duha sendiri pun dah menerangkan bahawa kebaikan duha, dan juga Nabi sunnahkan solat duha. Kelebihan-kelebihan solat duha pun memang sangat besar. Tambah-tambah waktu kita PKP ni kan, jadi banyak masa yang terluang kita. Tapi kalau ada yang kerja tu, silakan nanti mungkin boleh ambil masa dalam 5 minit, 10 minit, solat duha 2 rakaat, 4 rakaat ke. So boleh sama-sama insya-Allah kita amalkan. Jadi tu ada antara peringatan ataupun kongsian saya. Okey, dan yang kedua perkongsian saya hari ini. Okey, daripada kitab yang sama ke hadis yang selepasnya, daripada Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah, fakultu bala ya Rasulullah, qala kul la haula wala quwwata illa billah. Okey, daripada Abu Musa Asy'ari meriwayatkan dengan kata Rasulullah SAW pernah bersabda kat dia, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah, tidakkah mahu kepada kamu aku menunjukkan salah satu daripada harta karun syurga. Maksudnya harta daripada harta karun syurga. Maksudnya salah satunya benda yang ada kat syurga. Nak amalan yang ada kat syurga, nak tak aku bagi tahu kamu? Dia kata pada Abu Musa Asy'ari. Kemudian dia kata, bala ya Rasulullah, semestinya wahai Rasulullah. Rasulullah kata, katakanlah, kul la haula wala quwwata illa billah. Tiada yang berkuasa melainkan Allah SWT. Kita kata la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah tu adalah harta daripada harta karun syurga. Jadi banyakkanlah membaca la haula wala quwwata illa billah. Okay, jadi dua perkongsian saya pada hari ini. Yang pertama, solat duha 2 rakaat, amalan dia, ganjaran sangat besar. Dan yang terakhir, kita membaca la haula wala quwwata illa billah. Adalah la haula wala quwwata illa billah ni adalah perkataan harta daripada harta karun syurga. Jadi bolehlah kita sama-sama amalkan, insya-Allah. Okey. Jadi alhamdulillah kita dah kat penghujung. Okey, jadi kepada yang baru masuk ataupun yang baru join, insya-Allah lepas ni boleh kita ulang balik, tengok balik, ada rekod kan, boleh insya-Allah sama-sama. Okay, jadi terima kasih pada siapa yang sudi join kelas saya. Semoga Allah mudahkan urusan, semoga Allah memberkati masa kita dalam masa sejam lebih ni. Semoga masa ni tidak Allah sebagai membalaskannya sebagai ganjaran ke akhirat nanti, insya-Allah. Okay, jadi kita baca doa sama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Untuk majlis kita tasbih kafarah suratul asmar. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi saya minta maaf kurangan saya hari ini, mungkin ada yang saya yang kurang daripada saya tu saya minta maaf. Sebab kurangan tu pada diri saya sendiri, tapi yang kelebihan tu adalah Allah penjaga sementara untuk saya kongsikan bersama. Aku lakukan lihaza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.